Tools yang keempat yang kita gunakan dalam gene cloning adalah host cell. Dan host cell yang selalu kita guna adalah bakteria. So, apa itu host cell? Host cell is an organism that receive a recombinant plasmid or recombinant DNA for cloning purpose. Okay. So, dia bertindak sebagai living host for expression of recombinant DNA ataupun expression of gene tadilah. Okay. So, dekat sini dia kata host cell ni sejenis organism yang menerima recombinant plasmid. Sebenarnya apa beza plasmid dengan recombinant plasmid? Okey, so perbezaan dia adalah dia tidak sama recombinant plasmid dengan plasmid berbeza. Plasmid ni adalah plasmid lah, okey. Tapi kalau recombinant plasmid, dia adalah plasmid yang kita dah insert kita punya target gene ataupun target DNA ataupun gene of interest. Okay. So boleh faham perbezaan antara plasmid dengan recombinant plasmid. Kita recap balik, untuk plasmid dia belum menerima apa-apa target DNA dekat dia punya multiple cloning site. Tapi untuk recombinant plasmid, dia sudah menerima target DNA ataupun target gene ataupun gene of interest dekat dia punya multiple cloning site. So, kita boleh katakan ini sebagai recombinant plasmid atau recombinant DNA. Host cell ni sebenarnya kita guna bakteria lah sebagai organism untuk jadi host cell. Example adalah E. coli, ni bakteria ataupun yeast. Yeast ni bukan sejenis bakteria lah, dia sejenis fungi sebenarnya. Okay. Kita tengok third point, dia kata host cell ataupun bakteria that take in the recombinant plasmid are said to be transformed. So, bila bakteria yang kita jadikan sebagai host cell ni, dia bawa masuk recombinant plasmid dalam dia punya sel, kita katakan bakteria ni telah transform. So, proses dia ambil, dia take in the recombinant plasmid, bawa masuk ke dalam dia punya sel, kita panggil transformation. Okay, so kena ingat nama proses ni sebab kita akan belajar step in gene cloning nantilah in the next video. So the process of introducing recombinant plasmid into the host cell is called transformation. So the process of introducing ataupun take in the recombinant plasmid into the host cell, kita panggil proses tu sebagai transformation. So any bacteria ataupun any host cell yang telah mengambil recombinant plasmid ataupun recombinant DNA, kita katakan bakteria tersebut ataupun host cell tersebut telah transform. Okay, boleh faham Okay, so kamu kena belajar juga 3 karakter of bacteria as a host cell. Pertama, host cell ni dia mestilah able to receive recombinant DNA through transformation process. So dia mesti boleh mengambil recombinant plasmid ataupun recombinant DNA masuk ke dalam dia punya sel melalui proses transformation. So, if the host cell is not able to receive recombinant DNA through transformation process, kita katakan host cell tu tidak transform. Okay, and then the second character of host cell adalah host cell must be able to maintain the structure of recombinant plasmid or recombinant DNA from one generation to the next generation. So, bila host cell ni telah mengambil recombinant plasmid ataupun recombinant DNA, which is plasmid yang ada gene of interest kita atau target DNA kita, so dia mesti boleh maintain structure of recombinant plasmid ni ataupun recombinant DNA daripada satu generation kepada next generation. Maksudnya, kalau bakteria tu reproduce, for example, secara asexual reproduction, so dia mesti boleh maintain structure of recombinant plasmid atau recombinant DNA. Kalau dia tak boleh maintain, dia tak sesuai lah dijadikan sebagai host cell. Okay, kalau dia boleh tukar structure of recombinant DNA tu, which is dia akan affect kita punya target gene yang kita nak tu, so tak sesuai lah dia dijadikan sebagai host cell. And then the last one, host cell must be able to amplify. Dengan kata lain, to make many copies of the gene product from recombinant DNA. Okay, let's say kita ambil target DNA kita tadi, gene for growth hormone. Okay,
So produk yang kita nak daripada expression of this gene adalah growth hormone lah. So host cell ni dia mesti boleh amplify ataupun make many copies of the growth hormone, okay, daripada recombinant DNA ataupun recombinant plasmid yang kita dah masukkan ke dalam host cell. So proses kita nak make many copies tu, kita katakan proses tu nama dia amplification. Yang ni kita akan explain detail dalam video steps in gene cloning.